Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak belajar satu bab baru, iaitu pengenalan kepada algoritma. Okey, algoritma. Okay, apa dia algoritma? Sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. InsyaAllah di akhir PDPC ni kita akan dapat menjelaskan maksud algoritma. Lepas tu menjelaskan 4 perkara penting semasa penulisan algoritma, dan last sekali menjelaskan 2 jenis ataupun 2 bentuk perwakilan algoritma. Okey. Okey. Cuba tengok benda ni dulu. Okey, macam mana nak buat ITO ni? Okey. Okey, masalahnya sekarang ni masalah yang kita hadapi adalah macam mana cara kita nak menyediakan ITO. Okey, cara-cara nak buat ITO, cara-caranya biasalah. Pertama, masukkan air panas ke dalam cawan. Lepas tu, step yang kedua, masukkan 1 uncang teh dan tunggu hingga air berubah warna kekuningan. 1 uncang teh masuk dalam cawan tu kan. Dan yang ketiga, masukkan 2 sudu kecil gula dan kacau. Okey, lepas tu siaplah air teh kita. Okey. Okey. Daripada masalah yang kita hadapi ni, untuk buat air teh ni, kita keluarkan cara-caranya ni. Okey, cara-cara ni, langkah-langkah ini mestilah mengikut urutan. Tak? Boleh tak kalau kita buat air teh, kita tak letak air panas dulu. Kita boleh letak teh, lepas tu boleh letak gula, atau lepas tu letak air panas. Tak ikut urutan. Mesti hasilnya tu tidaklah memuaskan. Tak cantik lah air teh kita tu. Okey, tengok. Sebenarnya inilah urutan langkah inilah, cara-cara inilah yang kita panggil dia sebagai algoritma. Algoritma, langkah-langkah ni. Okey. Secara umumnya, algoritma ni adalah urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu maksud algoritma. Okey, 4 perkara penting yang kita mesti utamakan, yang mesti highlight semasa nak tulis algoritma. Okey, pertama adalah algoritma ni mesti ditulis dalam bahasa yang difahami. Apa maksud bahasa yang difahami? Maksudnya bahasa tabi'i yang kita gunakan. Bahasa tabi'i ni maksudnya bahasa yang manusia gunakan. Jadi tak kisahlah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa apa ke, bergantung kepada bahasa apa yang kita guna. Macam kalau kita orang Melayu, kaum Melayu, kita guna bahasa Melayu, jadi kita tulis algoritma kita tu dalam bahasa Melayu. Kalau orang Cina, dia faham bahasa Cina, maka dia akan tulis algoritma dia tu dalam bahasa Cina. Okey. Step yang kedua adalah dihuraikan dengan jelas. Okey. Algoritma ataupun langkah-langkah kita tu mestilah dihuraikan dengan jelas. Okey, apa contoh jelas tak jelas tu? Okay, contohnya arahan ni. Okey, keratan ni. Masukkan nombor yang besar. Jelas ke tak? Nombor yang besar. Nombor besar tu macam mana? Berbanding dengan yang ni, masukkan nombor lebih daripada 100. Maksudnya kita tahu nombor yang besar tu nombor yang lebih daripada 100. Jadi biar jelas arahan kita, langkah-langkah tu biarlah jelas. Okey? Jangan terlalu umum begini. Kita tak tahu. Tak jelas. Okey, perkara yang ketiga ialah urutan yang betul. Okey, apa dia urutan yang betul? Urutan yang betul ni maksudnya susunan tadi itulah yang kena betul. Okey, apa jadi kalau urutan algoritma kita tu salah? Okey, ini jadi contohnya. Okey, contohnya kalau masalah nak memakai pakaian uniform sekolah. Okey, kita nak pakai pakaian uniform sekolah dengan kita bagi dia algoritma ataupun cara-cara langkah yang salah. Okey, mula-mula kita sudah pakai tali leher. Lepas tu pakai baju. Lepas tu pakai kasut. Lepas tu baru pakai stoking. Lepas tu baru pakai seluar. Jadi apa hasilnya? Adakah hasilnya akan kita akan pakai baju yang betul? Stoking duduk kat luar. Pakai kasut dulu baru pakai stoking. Pakai tali leher dulu baru pakai baju. Tentu hasilnya tu
adalah salah. Okey. Kesan daripada urutan yang salah. Jadi sebab itulah kena pastikan algoritma tu urutannya tu betul. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia, mesti betul. Okey. Okey, yang keempat, yang tempat akhir sekali adalah mempunyai kesudahan dalam tempoh masa tertentu. Okey, algoritma kita mestilah menghasilkan output yang bermakna dalam tempoh masa tertentu. Okey, yang ni biasanya melibatkan ralat. Okey, ada setengah-setengah algoritma yang kita tersalah buat menyebabkan ulangan-ulangan berlaku, menyebabkan tak ada output ataupun hasil dia salah, outputnya salah, ataupun ulangan tu tak berhenti-henti, dia jadi infinity. Ulang, masukkan nombor, tak berhenti sampai sudah suruh masuk nombor. Contohnya okay. Jadi algoritma yang baik dia mesti ada kesudahan, boleh tamat, boleh stop untuk masa yang tertentu. Okey, itu 4 perkara yang mesti kita highlight semasa menulis algoritma. Okey, seterusnya kita nak tengok 2 bentuk perwakilan algoritma. Okey, algoritma kita boleh tulis dalam 2 bentuk yang kita belajar. Yang pertama adalah kod pseudo. Okey, kod pseudo ni adalah algoritma yang menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat dalam bahasa tabi'i. Bahasa tabi'i tadi bahasa apa? Bahasa percakapan manusia. Okey. Okey, kalau macam kita orang Melayu, okey ni contoh kod pseudo yang menggunakan bahasa Melayu lah. Okey. Maknanya bahasa yang kita fahami. Okey, ni contoh kod pseudonya, setkan pembilang, for dan sebagainya. Okey. Okey, ni bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah bentuk carta alir. Okey, carta alir menggunakan simbol grafik dan bentuk geometri. Menggunakan simbol grafik dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Maksudnya, kalau contoh yang buat ITO tadi, kita tulis dalam bentuk ayat. Urutan langkah-langkah tu dalam bentuk ayat, kan? Tapi kalau dalam carta alir, kita gunakan simbol dan juga geometri. Bentuk geometri untuk buat urutan langkah tu. Okay, contoh ni contoh carta alir. Okay, ada bentuk geometri yang digunakan dan setiap bentuk ni dia ada dia punya maksud-maksud dan tujuan dia tentulah. Bukannya suka-suka hati kita nak lukis bentuk-bentuk apa. Okay, okay. Seterusnya kita nak tengok simbol carta alir tadi tu. Okay. Kenapa perlu guna benda ni? Ni adalah untuk mula dan tamat. Digunakan di awal dan akhir carta alir. Okey. Contohnya tadi, contoh saya tengok okey ni mula, tamat. Okey, mesti ada. Bila kita buat carta alir, mula, tamat ni wajib ada. Okey, kita guna ni. Okey. Yang kedua adalah bentuk sendeng. Ni kita panggil dia bentuk sendeng. Gunanya adalah untuk input dan output. Input atau output. Okey, digunakan untuk menerima input, menerima input atau memaparkan output. Output ni apa dia? Output ni hasil. Input ni apa dia? Input ni maksudnya maklumat yang kita terima. Maklumat yang kita masukkan ke dalam sistem kita. Tu input. Okay. Input adalah maklumat ataupun data yang kita masukkan ke dalam sistem kita. Okay. Output, out, keluar. Maksudnya hasil yang hasil akhir yang keluar lah. Kita hasilkan apa hasil dia. Okay. Macam mana kita nak tahu dia punya keyword? Kalau dalam soalan, kalau dalam masalah, kalau dalam kod pseudo, contohnya keyword yang kita boleh guna untuk guna simbol ni adalah masukkan. Bila kita jumpa, contohnya masukkan nama. Jadi arahan masukkan nama tu kita akan letak dalam simbol sendeng ni. Simbol sendeng. Ataupun cetak jumlah. Paparkan nama. Paparkan gaji. Semua
perkataan-perkataan yang menggunakan keyword ini, kita akan gunakan simbol sendeng ni. Okey. Okey. Seterusnya, simbol ni segi 4 tepat ni kita panggil dia untuk proses. Fungsi dia untuk melaksanakan proses. Okey, digunakan untuk tindakan atau formula atau rumus. Okey. Dia punya keyword kira, hitung, setkan. Nak setkan A sama dengan B, maka kita akan tulis guna simbol ni, tulis dalam ni, setkan A sama dengan B. Kira jumlah hasil tambah nombor 1 dan nombor 2. Jadi kita buat ada ni formula tu. Jumlah tambah ataupun hasil tambah sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Tulis dia punya formula dalam ni. Okey. Okey, seterusnya adalah simbol diamond ni. Simbol diamond. Okey, ini adalah untuk uji syarat. Okey, digunakan untuk menguji sesuatu syarat. Okey, dia punya keyword jika. Jika jantina perempuan. Maka kita akan tulis dalam ni. Guna simbol ni dan tulis dalam ni. Jika jantina sama dengan perempuan. Ataupun jika umur lebih daripada 60 tahun. Maka kita tulis dalam ni. Umur lebih daripada 60 tahun. Kita nak uji. Nak uji. Dan ujian ni dia akan menghasilkan dua output. Ya atau tidak. Sebab uji syarat. Kan? Uji syarat. Okey, seterusnya bentuk bulat. Ni berbeza dengan bentuk yang mula akhir tadi. Mula dengan tamat tadi. Mula tamat tadi dia bentuk oval. Okey, yang ni dia bentuk bulat. Okey, bulat ni diguna untuk sambungan. Digunakan apabila carta alih perlukan sambungan di muka surat lain. Contohnya kita buat carta alih mula. Lepas tu buat siap-siap. Tamat tu tak boleh nak tulis kat sini. Ataupun ada lagi sambungan dekat lain. Tak cukup muka surat. Maka di bawah sekali ni kita kena letak simbol ni. Simbol sambungan. Sambungan di muka surat yang baru tu pun kena letak sambungan. Dan labelkan. A sini sambung dengan A sini. Okey. Okey, seterusnya adalah simbol aliran. Anak panah ni. Anak panah ni. Okey. Digunakan untuk menunjukkan aliran, arah aliran ataupun pergerakan carta. Okey. Nak beritahu next step. Arahan seterusnya nak pergi ke mana. Okey. Apa yang perlu dilakukan seterusnya. Okey, kita kena ikut aliran ni lah. Simbol aliran ni. Dan simbol aliran ni dia mesti satu garis lurus dan ada anak panah di hujung dia. Dia tak boleh ada anak panah dua-dua hujung. Salah satu hujung sahaja ada anak panah. Okey. Okey, itu sahaja perkongsian daripada cikgu hari ini. Semoga bermanfaat. Okey, Assalamualaikum.